Pada hari ini, saya Norshidah binti Muhammad Yusof, pegawai dietetik dari Jabatan Dietetik dan Sarjan Hospital Sungai Buloh, akan menyampaikan ilmu untuk pengurusan pemakanan di bulan Ramadan lah untuk pesakit diabetes. Ceramah saya hari ini adalah berpandukan kepada Diabetes and Ramadan Practical Guidelines 2021 yang telah dihasilkan bersama International Diabetes Federation dan juga Diabetes and Ramadan International Alliance. Okey, komiti ini telah menghasilkan Ramadan Nutrition Plan Map khusus untuk rakyat Malaysia. Itu sangat sesuai lah digunakan oleh pesakit diabetes yang tinggal di Malaysia. Pendidikan yang perlu dilakukan kepada pesakit diabetes sebelum Ramadan, kenapa kita perlu lakukan? Kerana supaya pesakit diabetes boleh dapat mengawal gula dekat dalam darah dan juga dapat mengawal berat badan. Yang seterusnya, pendidikan ni penting supaya pesakit memahami keadaan pesakit itu sendiri, mendapat ilmu dan juga mendapat bahan yang diperlukan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan seterusnya ini boleh seperti yang kita buat pada hari inilah, COVID, so kita buat pendidikan secara maya. Okay. Okay, kalau untuk penilaian sebelum bulan puasa, topik saya lebih ke kanan. So kita akan membincangkan berkenaan dengan fluid dietary advice lah untuk pesakit diabetes. Okay. Okay, ini topik yang penting, iaitu The Ramadan Nutrition for People with Diabetes. Pelan pemakanan Ramadan untuk pesakit diabetes. Sebelum tu saya nak memohon maaf sebab slide saya adalah dalam bahasa Inggeris, tapi saya akan bertutur dalam bahasa Melayu. Okay. Okay. Topik pada hari ini saya akan tekankan 7 subtopik. Pertama sekali tentang pengenalan pemakanan Ramadan. Yang kedua, visit, the pre-Ramadan visit. Yang ketiga, risk avoidance during Ramadan. Apa faktor risiko yang patut dielakkan pada Ramadan. Lepas tu health issues during Ramadan. Yang kelima adalah pengawalan berat badan dan juga penurunan berat badan dalam tempoh bulan puasa Ramadan. Kemudian kita pergi kepada 10 principle of the Ramadan Nutrition Plan. Dan yang ketujuh, the RNP, a transcultural application. Okay. Introduction. Sebenarnya pegawai dietetik, kita sebelum nak plan pemakanan untuk pesakit diabetes, kita mengambil kira jugalah umur pesakit tu sendiri, selain daripada penyakit kencing manis yang pesakit tu ada, contohnya hypertension dan juga hyperlipid, dan juga individual lah. Okay. Okay, the main aims of MNT during Ramadan fasting adalah untuk memastikan, pertama, pesakit mendapat pemakanan yang secukupnya dari segi kalori dan juga pemakanan yang seimbang dari segi makronutrien, iaitu karbohidrat, protein dan lemak pada tempoh yang tidak berpuasa. Contohnya rakyat Malaysia ni kalau kita berpuasa daripada pukul 6 pagi sehingga kita akan iftar pada pukul 7 contohnya lah. So total jumlah jam yang kita berpuasa adalah 13 jam. So remaining ada 11 jam lagi. So dalam masa 11 jam tu kita nak make sure pesakit akan dapat kalori dan juga nutrien yang secukupnya dalam masa 11 jam. Okay, supaya tidak mengalami hypo semasa tengah berpuasa pada waktu yang 13 jam tu. Okey, seterusnya kita nak menggalakkan pesakit membahagikan jumlah makanan tu dalam kuantiti yang betul setiap kali waktu makan supaya tidak mengalami masalah gula tinggi selepas makan. Okey. Dan seterusnya lagi sekali nak ditekankan kita mengamalkan konsep individu lah sebab individu tu berbeza. So plan pemakanan tu berbeza. Cuma kita boleh bagi panduan pemakanan yang secara asas lah. Untuk rakyat Malaysia. Okay, semasa the pre-Ramadan visit ni, maksudnya pesakit contohnya mendapat pendidikan atau berjumpa dengan doktor, dietitian, farmasi, diabetes educator sebelum Ramadan tu. Kalau dengan dietitian ada dua lah input penting yang kita nak
plan untuk pesakit. Pertamanya kita nak make sure pesakit tu ada plan pemakanan yang betul supaya boleh kekal berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, kita nak make sure pesakit tu tidak ada pertambahan berat badan selepas tempoh Ramadan tu lah. Ataupun based on pesakit tu, kalau ada masalah obesiti atau berlebihan berat badan, kita nak galakkan penurunan berat badan. Kalau tak ada masalah, so kita nak maintain je berat badan pesakit lah. Okey, sebab yang ketiga adalah risk avoidance during Ramadan. Apa risiko yang kita perlu elakkan dalam berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama, hypoglycemia. Especially during the late period of fasting before iftar. Maksudnya pesakit hypoglycemia lah sementara nak tunggu berbuka puasa. Contohnya selepas pukul 5 lah selalunya kan, pukul 5, 6 nak sampai pukul 7 tu dah melepek dah, nak tunggu azan. Tu hypo. Hypo tadilah macam Puan Sazwan cakap, kena kurang daripada 3.9 hypo. Kemudian severe hyperglycemia after each of the main meal. Setiap kali makan, lagi-lagi iftar kita akan makan banyak kan. So kita nak mengelakkanlah hyperglycemia tu. Kemudian risiko lain adalah dehidrasi, terutamanya countries yang longer fasting hours. Ada juga negara-negara yang berpuasa sampai 20 jam kan. Macam kita 13 jam sahajalah. Okay, lepas tu significant weight gain, kita nak elakkanlah berat badan yang bertambah disebabkan oleh bulan puasa itu sendiri. Sebab kalau kita tengok warga, contohnya lah warga emas yang berusia 60 tahun ke atas, aktiviti fizikal setiap hari akan berubah. So malam tu akan makan, bersenam dari segi tarawih dan solat semua tu, dan waktu siang akan lebih kepada tidur. Apabila aktiviti fizikal berubah tapi pemakanan tu bertambah, so kita akan ada risiko untuk bertambahan berat badan lah. Kemudian mengalami ketidakseimbangan elektrolit. Lepas tu apabila kita mengalami dehidrasi yang melampau, terutamanya warga tua, akan ada masalah dengan buah pinggang. Okay, health issues. Sekarang ni kita nak membincangkanlah isu-isu kesihatan sepanjang Ramadan. Hari ini kita akan bincangkan 9 yang utama yang terdapatlah daripada guideline. Okey, yang pertama selalunya Muslim makan banyak apabila kita iftar. Iftar ni berbuka puasa kan, saya akan sebut sebagai iftar lah. Contohnya macam Dr. Ida cakap tadi, bazar Ramadan dah buka. Lepas tu kita excited sebab tahun lepas kita dah lock kan, lockdown semua orang, so tak boleh nak makan banyak. Tahun ni mesti semua orang semangat nak pergi bazar Ramadan, lepas tu semua makanan nak beli. Lepas tu masa nak buka puasa tu meriah atas meja dengan makanan, kuih-kuih, pauk-pauk pun banyak. Lepas tu air minuman yang manis-manis. Kalau ikut kajian kan boleh capai 1,500 kalori pengambilan berbuka puasa tu. Sebenarnya 1,500 kalori ni adalah kalori untuk satu hari. Tapi kita boleh ambil dalam masa 1 jam. Apabila kita berbuka puasa. Okay, ini isu kesihatan yang paling utama lah. Yang kedua pula, pengambilan makanan berkarbohidrat yang telah diproses dan juga gula yang sangat tinggi pada berbuka puasa ataupun setiap kali ada waktu untuk kita makan tu lah. Dalam masa 11 jam tu. Contohnya buka puasa, lepas tu kita pergi sembahyang tarawih, lepas tarawih nanti kita moreh. Lepas moreh tu nanti kita ambil makanan lagi. Lepas tu lepas bangun tu sebelum sahur tu kita ambil lagi jamuh kuih semua kan, and then kita sahur. So setiap kali kita ambil makanan yang karbohidrat yang telah diproses dan juga gula tu, dia akan meningkatkan gula darah kita lah. Okay, yang ketiga, mengambil eating dessert loaded with sugar after iftar which can lead to prolonged period of postprandial hyperglycemia. Okay, dessert ni kalau orang kita kata kuih muih lah, ataupun bubur cacah, serawar durian, semua yang manis-manis. Contoh roti jala, cicah dengan kuah durian kan sedap pas kita moreh. Ataupun mi bandung, kuah tu kan manis kan, tinggi dengan karbohidrat. Dia meningkatkanlah gula darah kita selepas kita makan. Okay. Yang keempat, the consumption of large portion and frequently eating snack between the two main meals. Sepatutnya definisi snack ni adalah makanan yang kita ambil secara sikit dan kecil-kecil dia kuantiti dia. Tapi kadang-kadang snacking kita tu adalah terlalu banyak. Okay. Kadang-kadang nak sama macam main meal kita lah.
Okay, yang kelima, eating at fast speeds. Okay, ini adalah selalu yang dialami oleh orang-orang yang ada masalah berat badan. Ada masalah obesity ataupun berlebihan berat badan lah. Apabila kita makan terlalu cepat, kita bukannya mengunyah tapi kita menyumbat makanan dalam perut kan. So nanti kita dan signal kenyang tu tak akan sampai dekat otak. Kenapa? Sebab kita akan rasa kenyang tu, signal tu selepas 30 minit kita start makan. So kalau bulan Ramadan ni kita nak buat benda yang baik-baik kan, so kita kena berhenti makan sebelum kenyang. Okay, ikut kuantiti yang sepatutnya lah. Kemudian skipping meals at sahur and consuming meals for sahur too early. Tadi kita bincang kalau kita berpuasa dekat Malaysia ni kita kata berpuasa kita 13 jam. Tapi kalau kita fikir kalau kita ambil sahur terlalu awal, contohnya azan pukul 6 tapi pukul 3 kita dah sahur. So kita ada gap lagi 3 jam yang kita sebenarnya telah berpuasa. So 13 jam lagi tadi tambah lagi dengan 3 jam sebenarnya kita berpuasa selama 16 jam. So confirm kita akan mengalami hypoglycemia. So kita selalunya menggalakkan sahur tu lambat sikit lah dekat dengan azan. Okay, seterusnya pengambilan makanan berkarbohidrat yang tinggi dengan glycemic index. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut lah berkenaan dengan glycemic index. Terutamanya pada waktu sahur sebab 2 jam selepas kita sahur tu kalau kita ambil gula darah, selalunya gula darah kita akan lebih tinggi kalau kita ambil makanan berkarbohidrat yang glycemic index dia tinggi. Kemudian eating fried foods too frequently. Ambil makanan yang berlemak, berminyak terlalu kerap setiap kali berbuka puasa, setiap kali sahur. Okay, dia tidak baiklah kesihatan kita. Seterusnya boleh menyebabkan pertambahan berat badan, lemak bertambah di dalam badan. Kemudian seterusnya changing physical activity and sleeping pattern which can affect metabolism and contribute to weight gain. Seperti yang dinyatakan tadi, apabila kita berubah harian kita, metabolisme kita pun akan berubah. Sleeping pattern kita akan berubah. So kita akan ada tendensi untuk menambah berat badan. Okey. Tadi kita dah bincangkan isu-isu kesihatan yang berkaitan dengan Ramadan. Seterusnya kita pergi kepada topik yang kelima iaitu pengaruh berat badan dan juga penurunan berat badan dalam tempoh berpuasa. Okey. Yang penting ingin ditekankan di sini adalah penambahan berat badan sepanjang tempoh berpuasa adalah perlu dielakkan. Okay. Kemudian yang kedua, people with para pesakit type 2 DM yang mengalami masalah berlebihan berat badan ataupun obesity sepatutnya memaksimumkan potensi menurunkan berat badan lah dalam tempoh Ramadan ini. Kenapa? Sebab apabila berlakunya penurunan berat badan, gula darah dekat dalam badan akan lebih cantik dan juga kita boleh mengelakkan cardiovascular disease. Kemudian berapa banyak berat badan yang perlu kita turunkan? Optimal target kita adalah 0.5 hingga 1 kilo sahaja seminggu. So maksudnya dalam bulan Ramadan kita ada 4 minggu, maksimum 2 kilo hingga 4 kilogram sahaja sebulan. Maksudnya kalau berat badan sebelum tu 80, nanti kalau raya boleh dapat 76 kilogram. Okay, lebih langsing lah di hari raya. Kemudian, tapi bagaimanapun kalau kita nak menurunkan berat badan pun nanti kita akan bincangkan kalori yang sesuai. Kalori itu adalah bergantung pada ketinggian dan juga jantina pesakit itu sendirilah. Okay. Kalori pula perlu dibahagikan setiap kali makan. Kalau kita target 1,500, kita bahagikan untuk 4 kali makan ataupun 3 kali makan dalam masa yang tidak berpuasa pada waktu malam itulah. Okey, ini adalah contoh kalori. Kalori target untuk lelaki dan perempuan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Yang ni untuk lelaki, weight maintenance kita galakkan 1,800 hingga 2,200 kilokalori sehari. Kalau nak turunkan berat badan, 1,800 kalori sehari sahaja. Kalau perempuan lebih daripada 150 cm, kita galakkan kalori untuk weight maintenance antara 1,500 hingga 2,000. Kalau untuk penurunan berat badan 1,500. Kalau perempuan Malaysia yang kurang daripada 150 cm,
Weight maintenance 1500, untuk weight reduction 1200 kalori. Okay. Kalau distribusi kalori pula, selalunya kalau untuk sahur kita galakkan 30 hingga 40%, kalau iftar 40 hingga 50%, kalau iftar snack 10 hingga 20%, healthy snack kalau kalori yang perlu dalam lebih kurang 1800 tu dia boleh akan dapatlah healthy snack ni dalam 10 hingga 20%. Maksudnya di sini pembahagian kalori daripada contohnya kalau pesakit tu memerlukan 1500 kalori, 40 hingga 50% tu adalah untuk sahur dengan iftar sahaja. Bermaksud snack tu yang kita makan antara iftar dan sahur tu adalah sangat kecil lah kuantiti dia. Okey. Ini telah kita bincangkan tadi. Okey, kita pergi kepada topik yang sangat penting pada hari inilah yang saya nak share, iaitu the 10 principle of the RNP. RNP ni adalah Ramadan Nutrition Plan ataupun plan pemakanan Ramadan. Saya akan describe sebagai RNP. Okey, yang pertama, kena pengambilan kalori yang secukupnya. Contohnya jika pesakit diabetes nak ambil 1500 kalori, nak maintain berat badan 1500 kalori, kena bahagi dua. Pembahagian makanan tu untuk iftar dan juga sahur. Dan kita ada pecahan kecil lagi adalah untuk snack in between sahur dan juga iftar tu. Yang kedua, meal should be well balanced. Total carbohydrate comprising around 40 to 50%. Okay, kalau kita tengok gambar yang saya sertakan di sini, separuh daripada pinggan ni adalah untuk letak karbohidrat lah. Itu sangatlah menyamai dengan 40 to 50% of carbohydrate punya portion. Lebih bagus kalau kita ambil low GI punya karbohidrat. Okey, kemudian 20 hingga 30 tu pula adalah suku daripada pinggan kita untuk letakkan lauk. Legumes, pulses, fish, poultry ataupun lean meat. Okay. Dan kemudian penggunaan lemak tu pula hanyalah 2 sudu kecil sahaja. Contohnya kalau kita nak masak ayam tu, kita nak grill ayam, guna 1 sudu kecil lagi. Lepas tu sayur mungkin guna 1 lagi sudu kecil. Contohnya lah anggaran dia. Okay. 1/4 lagi pinggan kita adalah untuk letak sayur-sayuran. Okay. Yang ketiga, okay, ini adalah the Ramadan method. Should be used for designing meals. Okay, selalunya rakyat Malaysia ni tahu kan suku-suku separuh kan sihat Malaysia. Untuk Ramadan pun ada juga pinggan sihat juga yang dinamakan sebagai Ramadan Nutrition Plate. Pinggan pemakanan Ramadan. Okay, kalau tengok pinggan tadi, separuh adalah untuk letak karbohidrat. Whole grain rice 1/4 untuk letak beans, lentil, peas. Kalau kita boleh letak kacang dal ataupun kita produk daripada soya. Dan kita jadikan tempe ataupun tofu. Okey. 1/4 lagi untuk letak lauk. Lean protein. Lean protein tu maksudnya tidak ada lemak. Okey. 1/4 lagi daripada pinggan untuk letak sayur-sayuran. Okey, macam tadi 2 sudu kecil minyak pada lepas tu air kosong. Kita tak letak gambar air manis kat sini, kita letak air kosong. Kemudian 1 small slice of contohnya watermelon. Okey, kalau dekat sini kita selalu nak beri pesakit fahamlah kalau pesakit yang tak ada masalah berat badan. Kalau untuk buah-buahan ni boleh menggunakan 1 genggam. Kalau macam apple, pear, lye semua tu yang sebesar 1 genggam dikira sebagai 1 pertukaran buah. Okay. Kalau dia besar 2 genggam, maksudnya dia ada 2 pertukaran kat sini. So kena bahagi 2. Masa berbuka kita ambil separuh, masa kita sahur kita ambil lagi separuh. Okay. Kalau buah tu lebih besar daripada 2 genggam kita, contohnya macam tembikai tadi, 1 potong yang nipis sahaja untuk buka puasa. 1 potong lagi untuk sahur. Okay. Ramadan Nutrition Plate ni adalah sesuai untuk digunakan pada sahur dan juga iftar.
Okay, kalau untuk snack dia tak boleh ambil banyak ni lah sebab sekali pengambilan ni akan dapat 500 kalori. Dengan 3 hingga 4 pertukaran karbohidrat, 20% protein dan juga 35% lemak. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh rujuk kepada pegawai dietetik lah untuk pendidikan yang selanjutnya. Okay, yang keempat. Okay. Kat sini ada dua gambar. Satu gambar tu memang sangat menarik lah sebab dekat bazar Ramadan kan. Tapi saya kecilkan. Sebab yang buah-buahan tu saya nak tekankan lebih. Tu saya besarkan. Sebenarnya kalau untuk snacking, kita kena elakkanlah benda-benda yang manis. Sugar heavy dessert should be avoided after iftar dan antara waktu makan lah. So kita kena gantikan dengan snack yang lebih sihat. Contohnya adalah buah-buahan ataupun pesakit kencing manis yang dah biasa minum susu yang untuk diabetik tu. Diabetic milk kan. Mungkin boleh blend diabetic milk dengan susu, boleh buat puding. Mungkin lebih menyelerakan lah. Ataupun kita buat modifikasi diet lah terhadap resepi makanan yang kita buat setiap hari. Okay. Contohnya, seterusnya nombor 5, ini adalah makanan yang kategori makanan glycemic index. Dekat appendix 3 ni saya ada sertakan appendix 3 ni dia ada pembahagian lah untuk makanan-makanan, kategori makanan yang low GI, intermediate GI dengan high GI. Okey, glycemic index ni bermaksud apabila kita makan makanan tu gula kita akan lebih cepat tinggi berbanding kita makan makanan yang low GI. Kalau makanan yang low GI dia punya kenaikan gula tu akan lebih stabil dan sekata. So kita tak ada shoot lah dalam kita punya kenaikan aras gula. Kalau kita tengok nasi, dalam kategori nasi yang low GI barley, kalau intermediate, tengah-tengah adalah basmati, brown rice, parboiled rice dengan red rice. Kalau glycemic index yang tinggi, contohnya macam nasi pulut, beras biasa ataupun bubur ataupun sagu. Okay. Sebab saya rasa pesakit-pesakit mesti perasan kan kalau lepas makan pulut gula akan jadi tinggi walaupun ambil sedikit. Kalau nak makan nasi semua tu kita galakkan yang dalam intermediate GI ni lah macam basmati, brown rice, parboiled rice, red rice. Kalau roti pun kita galakkan yang low GI. Contohnya macam whole grain bread. Kan? Dan sekarang banyak manufacturer juga yang menghasilkan roti-roti yang memang khas GI rendah. Okay. Yang ni lebih benefit lah untuk pesakit diabetes. Okay, seterusnya yang keenam. Hidrasi untuk pesakit tu utamanya warga emas. Kena minum air kosong yang secukupnya. Tadi kalau kita tengok Ramadan Nutrition Plate tu setiap kali sahur dengan iftar kena ambil 2 gelas air kosong. Maksudnya di situ kita dah dapat 4 gelas. Kan kita kena capai 8 gelas satu hari dalam masa 11 jam yang kita tidak berpuasa tu. So masa buka puasa kita ambil 2 gelas. Selepas dalam tempoh yang tarawih tu mungkin boleh ambil 1 gelas lagi. Sebelum tidur kita ambil 1 gelas. Lepas tu bangun tidur kita ambil 1 gelas, lepas tu sahur 2 gelas. Terpulanglah kepada semua macam mana nak bahagikan tapi itu possible untuk dicapai. Okay. Dan seterusnya air yang manis-manis ni kita kena elakkan sebab kalau tengok dekat dalam gambar ni kandungan gula dia sangat tinggi. So kalau kita minum air yang manis memang secara semula jadinya gula kita akan tinggi lah. Okay. Dan kita perlu elakkan juga minuman yang tinggi dengan kafein. Contohnya kopi dengan tea. Kalau tea tu tak boleh buat pekat sangat. Kalau pekat dia punya kafein, kandungan kafein akan lebih tinggi. Kalau kopi pun tinggi. Kenapa kita kena kurangkan caffeinated drink ni? Sebab dia adalah diuretik. Diuretik ni menyebabkan kita banyak buang air. Akan pergi ke tandas. So nanti badan kita dehydrate. Seterusnya yang ke-7. Kena ambil sahur selambat yang mungkin. Especially when fasting for longer than 10 hours. Sekarang ni kita berpuasa, kita kira tadi 13 jam kan. Kalau kita sahur pukul 3, maksudnya kita tambah lagi 3 jam dekat 13 jam tu. So kita berpuasa 16 jam. Selalunya kita tak boleh lah tahan selama itu kan. Sebab tu kita galakkan pesakit diabetes ni lambatkan sahur.
Okay. Seterusnya nombor 8. Pengambilan protein yang secukupnya. Kenapa? Sebab protein ni dia kurang dengan, dia rendah GI, lepas tu dia menyebabkan kenyang lebih lama sebenarnya. Dan dia tidak efek terlalu tinggi lah untuk kita punya gula darah selepas makan tu, yang lepas kita sahur selalunya. Selalunya kalau kita tengok pesakit, kadang-kadang pesakit makan kuantiti karbohidrat dah cukup dah. And then ambil sayur. Tapi protein tak cukup. So 2 jam selepas sahur tu kemungkinan gula darah boleh jadi tinggi jugalah. Walaupun kuantiti dah betul. Sebab apa? Tak ada protein yang secukupnya untuk cover kenaikan aras gula tu. Okay? Protein ni contohnya adalah ikan, ayam, daging ataupun produk-produk daripada kekacang. Okay? Okay, yang ke-9. Kita sepatutnya berbuka puasa dengan meminum air kosong dan juga gula ringkas. Gula ringkas ni contohnya kita dapat daripada kurma. So 3 biji kurma kita akan dapat 1 pertukaran karbohidrat. Air kosong kita tiada kalori langsung. So kita berbuka dengan 75 kalori lah secara asasnya. Okay, kemudian lepas tu baru kita pergi solat maghrib. Lepas solat maghrib baru kita berbuka puasa. Iftar menggunakan Ramadan Nutrition Plate. Okay. Seterusnya yang ke-10. Untuk snacking. Snacking ni makan antara iftar dengan sahur tu kita galakkan kuantiti makanan yang sedikit sahaja. Should be kalori dia antara 100 hingga 200 kalori. Ada orang dia snacking salah satu yang sihat adalah inilah dalam gambar ni kacang almond campur dengan cashew nuts kan. Dia ada minyak yang sihat, dia ada protein, tapi berapa banyak boleh ambil? 1 genggam saja. 1 genggam, bukan genggam yang kedua lah. Selalu pesakit tanya macam tu. Berapa banyak boleh ambil puan? 1 genggam sahaja. Lepas tu simpan je. Tak boleh dah buka genggam lagi. Okay? Okay, tadi 10 lah, 10 prinsip asas untuk Ramadan Nutrition Plate. Okay. Yang topik yang seterusnya adalah the INLP, a transcultural application. Sebenarnya Ramadan Nutrition Plate ni semua orang boleh akses. Dan di Malaysia, okay. Kalau kita tengok saya punya slide ni, sebenarnya semua pesakit boleh klik dekat daralliance.org. Dekat dalam tu akan ada bahagian untuk untuk Ramadan Nutrition Plan dekat dalam website itu sendiri. So kalau pesakit nak dapatkan pelan pemakanan yang sesuai, contohnya dalam 1500 kalori, boleh klik dekat Ramadan Nutrition Plan ni. Nanti ada beberapa soalan yang perlu dijawab dan akan keluarlah pelan pemakanan yang sesuai untuk pesakit. Okay, ini contoh pelan pemakanan yang saya ambil daripada website tersebut. Contohnya di sini ada iftar, ada sahur dan juga snack. Okay, ini adalah untuk kalori 1800. 1800 ni adalah untuk lelaki. Dan juga perempuan yang lebih daripada 150 cm. Kalau kurang daripada 150 cm, kalorinya berbeza. Nanti kita akan pergi. Okay, yang ni 1800 kalori. Untuk berbuka puasa, kita boleh ambil air kosong, lepas tu kurma, lepas tu kalau nasi pun dalam 1/2 cawan nasi. Lepas tu kita boleh ambil lauk, tempe, sambal Jawa. Okay, lepas tu grilled chicken dengan air asam, sup sayur dan juga buah. Kalori yang dapat daripada sini lebih kurang 700 hingga 900 kalori. Kemudian untuk sahur pun kuantiti yang lebih kurang sama. Kalau dekat sini dia cadangkan roti whole grain 3 keping dan kita letakkan juga telur untuk buat sandwich contohnya. Kemudian minum dengan susu low fat, lepas tu masukkan oats, lepas tu air kosong. Okay. Kemudian in between tu boleh ambil snack lah. Okay, ini 1800 kalori. Seterusnya ni pun 1800 kalori juga. Dekat dalam website tu ada 7 hari punya meal plan. Ramadan meal plan. Okay, yang ni untuk kalori. Ini sesuai untuk orang perempuan lah. Okay. Okay.
Kalau untuk pesakit-pesakit type 1 diabetes, yang penting adalah memang kena berjumpa dengan pakar dan juga doktor, sebab kita kena membahagikan karbohidrat portion tu berdasarkan keperluan pesakit. Dan seterusnya meal plan tu adalah lebih spesifik kepada individu lah. Kemudian untuk orang warga emas, saya pasti partisipan di sini pun ramai juga yang lebih daripada umur 60 tahun ataupun telah pencen. Okey, top tips dia kalau saya tekankan untuk diet lah. Sebenarnya orang warga tua, warga emas ni dia perlu kekal kan air dekat dalam badan, hydrated. Okey. Kemudian ambil sahur dan iftar yang secukupnya, terutamanya pada waktu iftar lah. Okey. Sekali lagi dia adalah sangat individu. Okey, kesimpulannya daripada talk hari ini adalah yang pertama, yang penting pesakit-pesakit diabetes kena bahagikan kalori, contohnya 1500 tu kena bahagikan untuk sahur dan juga berbuka puasa. Dan kalau perlu kena ada snack lah in between. Selalunya orang kita ambil more kan selepas tarawih. Okay, itu dikira sebagai snack. Snack tu kuantiti kena kecil sahaja, tak boleh besar. Kemudian setiap kali waktu makan kena lengkapkan pinggan nutrition plate Ramadan tu kena lengkap. Baru kalori, nutrien semua akan mencukupi. Lepas tu kita galakkan karbohidrat yang low glycemic index. Lepas tu kena tinggikan fiber, makanan yang tinggi dengan fiber supaya kita kenyang lebih lama dan lambat lapar. Kemudian banyakkan makan buah-buahan, sayur-sayuran dalam kuantiti yang disarankan. Kurangkan pengambilan lemak, kena elakkan makanan yang manis-manis, kurangkan pengambilan minyak semasa masak, lepas tu minum air yang banyak dan elakkan makanan yang berlefin dan juga manis. Okey, saja. Selamat berpuasa kepada semua pesakit diabetes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.